Elok sangat lah tu. Tengah-tengah ranum ni, bergetah lagi. Hari ni kita ada staf baru. Awak boleh kenalkan diri awak? Hai semua, nama saya Sarah Camelia. Panggil saya Sarah je. Selamat perkenalan. Jom, saya tunjukkan dia. Barang baik, Mat. Rugi kau dapat, Mat. Mat. Kau kan single 3. Kau tak nak try ke? Kalau kau tak nak try, aku try. Betul, Mat. Try lah, Mat. Try lah. Lawa tu. Mantap, weh. Korang ni memang loser lah. Apa barang cakap belakang-belakang? Kalau nak jantan, kau pergi try. Barang baik, Mat. Rugi kalau tak dapat, Mat. Aduh. Encik Nabil, Ya, Sarah. maaf ganggu. Macam mana nak cari fail lama? Maaf menyusahkan. Apa pula menyusahkan? Saya kan supervisor awak. Okey, tak apa. Saya tunjukkan, Oh, sorry. Alah, terkena sikit je pun. Relax lah. Sarah nak cari kan? Ada kat dalam ni. Tu dalam tu. Awak nak cari dalam tu. Gangguan seksual di tempat kerja adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik kepada masyarakat dan mangsa yang terkena kerana ia mampu memberi kesan dan tekanan kepada seseorang. Banyak faktor dan contoh gangguan yang dilakukan seperti gangguan secara lisan, gangguan secara isyarat, gangguan visual, gangguan psikologi dan gangguan fizikal. Kami akan membincangkan tentang gangguan melalui teknologi maklumat dan komunikasi yang merupakan gangguan visual dan psikologi. Saya Muhammad Zikri bin Juraimi 23 DLS 21F2046 sebagai ketua kumpulan, Rubin Tiren anak lelaki Kuma 23 DLS 21F2040, Logeswari anak perempuan Jayamaran 23 DLS 21F2008 akan membincangkan tentang gangguan seksual di tempat kerja melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Mempunyai banyak gangguan seksual di tempat kerja dan salah satunya adalah melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi mampu memudahkan urusan harian kita, walau bagaimanapun ada juga segelintir yang menyalahgunakan kemudahan ini. Antaranya adalah untuk mengganggu individu lain sehingga memberi kesan yang negatif kepada individu tersebut. Sebagai contoh gangguan seksual melalui teknologi maklumat dan komunikasi adalah melalui mesej dan email. Ianya seperti menghantar simbol-simbol negatif yang berunsurkan seks dan alasan ingin bergurau. Selain itu, si pelaku memberikan kata-kata negatif sehingga membuat individu tersebut berasa tidak selesa dan terancam. Dan akhir sekali, menghantar video dan berkongsi cerita tentang seksual sehingga mangsa berasa terancam seperti di blog dan melalui media sosial lain seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan berbagai lagi. Dan ada juga yang melakukan secara bersemuka seperti yang kita boleh lihat. Ia memaparkan bahan-bahan lucah kepada mangsa dan ia membuatkan mangsa berasa tidak selamat dan tertekan akan perbuatan tersebut. Gangguan juga boleh dibuat melalui panggilan semasa kerja seperti bertanyakan soal peribadi seseorang sehingga membuat seseorang berasa tersinggung dan merasa dirinya tidak selamat. Selain itu, si pelaku membuat panggilan kepada mangsa dan cakap mengenai hal-hal yang negatif seperti menggugat mangsa dan melakukan perkara-perkara yang dikehendakinya. Akhir sekali, si pelaku juga selalu menelefon mangsa dan cuba untuk menggoda mangsa dengan kata-kata berunsurkan seks. Hal demikian menjadikan seseorang mangsa itu berasa tidak selesa di tempat kerja maupun di rumah. Perkara ini menjadi mangsa takut untuk pergi ke tempat kerja kerana takut ingin berjumpa dengan si pelaku tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Logeswari Jayamaran. Ulasan kami yang terakhir bagi gangguan seksual di tempat kerja melalui teknologi maklumat dan komunikasi ialah penyebaran video atau gambar seseorang tersebut di tempat kerja. Secara umumnya adalah menularkan gambar-gambar yang berunsurkan negatif seperti gambar atau video seksi seorang. Sebagai contoh yang saya dapat berikan adalah sewaktu seperti duduk atau berjalan sehingga menampakkan susuk tubuh yang beliau, si pelaku mengambil gambar atau video lalu disebarkan kepada rakan-rakan di tempat kerja. Hal ini sangat
memberi kesan kepada mangsa dan mangsa boleh mendapat tekanan yang teruk sehingga takut untuk bekerja. Selain itu, mangsa juga malu untuk datang tempat kerja kerana takut akan pandangan yang seorang yang sekeliling. Mari kita lihat lakonan ini. Melin. Hai. You apa khabar sekarang? Lamalah tak jumpa you. You makin gemuk lah. Mana adalah? I ada jogging, okay? Betul ni. Ni Melin ni. Kau kenal? Makcik, wow. Dapat mana ni? Tadi aku tangkap. Elok, bye. Elok. Ada lagi. Ada lagi. Dah cerita. Apa yang kami dapat simpulkan daripada perkara ini adalah gangguan seksual merupakan satu bentuk salah laku yang serius di tempat kerja. Ia boleh dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi seksual kerana mangsa boleh mengalami gangguan emosi dan mental yang serius. Gangguan seksual juga tidak terhad di sesebuah negara atau wilayah sahaja, tetapi merupakan fenomena sejagat. Masalah ini menjadi semakin serius dan perlu mendapat perhatian secara global. Selain itu, gangguan seksual tidak boleh dipersepsikan sebagai masalah peribadi dalam sesebuah organisasi. Masalah ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan masa depan mangsa dan juga imej organisasi. Oleh itu, adalah diharapkan uraian dan perbincangan ini dapat memberi maklumat tentang siapa mangsa dan pelaku gangguan seksual, kefahaman mereka terhadap konsep ini dan bentuk-bentuk gangguan yang kerap dilakukan. Dengan ini, pihak yang berkuasa boleh menjadikannya sebagai landasan untuk mencari kaedah pencegahan kepada perlakuan gangguan seksual di tempat kerja. Baiklah, itu saja daripada kami dan kita sama-samalah menghentikan dan membantah sekerasnya gangguan seksual ini. Katakan tidak kepada gangguan seksual. Sekian, terima kasih.